Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Azfaruddin bin Ahsanuddin dan pada hari ini saya akan membentangkan hasil projek saya. Tokoh yang ditemu bual bernama Tuan Haji Cik Salmi bin Cik Ibrahim. Beliau merupakan pengarah urusan syarikat Sabasun Hai Peruncit Sendirian Berhad. Kita mulakan dahulu dengan sedikit pendahuluan. Temu bual ini dijalankan untuk mengkaji tokoh yang mengamalkan kesepaduan ilmu agama serta ilmu sains atau kehidupan. Perkara yang dikaji ialah kefahaman, amalan serta cabaran dalam mengamalkan pendidikan bersepadu. Didapati tokoh sangat arif dengan ilmu agama serta menjadikannya teras bagi kehidupannya serta menyenaraikan anasir-anasir luar yang membentukkan amalan pendidikan bersepadu. Kita mulakan dahulu dengan menjelaskan latar belakang kajian ini. Memula saya perkenalkan apakah itu pendidikan bersepadu. Pendidikan bersepadu merupakan usaha menggabungkan kajian ilmu agama dan kajian ilmu sains. Ini adalah demi mengatasi masalah dan kekurangan yang dihasilkan oleh pendidikan sekular atau dualism. Seterusnya, pengajian ini berasaskan model hubungan Tuhan, alam dan manusia atau model TAM. Model TAM mengkaji hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam serta manusia lain. Demi mencapai harmoni, manusia perlu menjaga hubungan dengan ketiga-tiga entiti tersebut dengan baik. Objektif kajian ini adalah pertama, meneroka kefahaman tokoh terhadap pendidikan bersepadu. Kedua, meneroka amalan pendidikan bersepadu tokoh dalam kehidupan, karya dan kejayaan beliau. Dan akhir sekali, melihat cabaran yang dihadapi oleh tokoh untuk mengaplikasikan pendidikan bersepadu dalam kehidupan dan karya serta bagaimana ia ditangani. Kita sekarang bincangkan tentang biodata tokoh yang ditemu bual. Nama beliau adalah Tuan Haji Cik Salmi bin Cik Ibrahim. Beliau merupakan pengarah urusan syarikat Sabasun Hai Peruncit Sendirian Berhad. Beliau merupakan graduan California State University dalam bidang linguistik. Sebelum menubuhkan syarikatnya, beliau merupakan seorang pensyarah bahasa Inggeris. Perusahaan beliau adalah Sabasun Hai Peruncit Sendirian Berhad. Syarikat ini ditubuhkan pada bulan Oktober 1994 dan bermula sebagai kedai runcit pada 2 April 1995. Nama syarikat ini diperolehi daripada akronim dua perkataan iaitu sabar dan sungguh-sungguh. Sabar dan sungguh-sungguh merupakan dua ciri yang penting yang perlu ada pada seorang usahawan. Syarikat ini bermula dengan 8 orang pekerja dalam sebuah premis 2 pintu. Kini, berkat daripada sokongan orang Terengganu, syarikat Sabasun mempunyai 8 cawangan, 7 di Terengganu dan 1 di Kuala Lumpur. Syarikat ini sekarang mempunyai lebih 450 pekerja yang semuanya anak tempatan. Syarikat ini tidak mengambil perkhidmatan warga asing demi membuktikan bahawa anak-anak Melayu boleh berduduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kuasa-kuasa besar ekonomi asing. Beliau juga menjadi pengasas bagi suatu badan NGO. Badan NGO tersebut bernama Salam Relief. Salam Relief mempunyai misi Relief for All Mankind. Salam Relief menghulurkan pertolongan kerana Allah kepada golongan miskin, masyarakat terpinggir dan mereka yang dilanda bencana. Mereka memberi bantuan kepada rakyat Malaysia, rakyat Gaza di Palestin dan beberapa negara lain. Kita teruskan dengan dapatan objektif 1 iaitu meneroka kefahaman tokoh terhadap pendidikan bersepadu. Soalan pertama ialah, bagaimana Tuan menjaga hubungan dengan Tuhan, alam dan manusia lain? Kenapa dan apa kesannya? Beliau mulakan dahulu dengan cara menjaga hubungan dengan Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 45, Allah memerintahkan supaya sentiasa berzikir atau mengingati kepada Allah. Cara terbesar mengingati atau berzikir kepada Allah adalah dengan cara solat. Dengan solat, kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Kedua,
menjaga hubungan dengan alam. Ini diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah berfirman bahawa Allah menghantar Nabi SAW sebagai rahmat kepada sekalian alam. Nabi juga bersabda supaya kita hanya mengambil wuduk 3 kali dan jangan berlebih-lebihan. Walaupun sumbernya banyak, kita masih mengambil wuduk 3 kali. Ini menunjukkan bahawa Islam mengajar kita supaya menjimat apabila menggunakan sumber. Seterusnya, dengan manusia. Allah menceritakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menceritakan bahawa Allah menjadikan kita pelbagai bangsa supaya kita saling mengenali dan tolong-menolong. Justru, kita tidak boleh resis atau prejudis terhadap bangsa lain. Ini adalah untuk melestarikan kehidupan di muka bumi. Maka akhirnya beliau menceritakan kesannya. Kesannya diceritakan dalam surah Muhammad ayat 7, di mana Allah berfirman, bantulah agama Allah, nescaya Allah akan membuatkan kita berjaya. Jadi, dengan menegakkan agama Allah dan menjaga hubungan dengan Allah, alam serta manusia, Allah akan Allah akan jamin kita berjaya. Soalan kedua, apakah pendapat Tuan mengenai gaya hidup remaja dan belia zaman kini? Apakah kesan gaya hidup tersebut pada individu dan komuniti? Beliau berkata bahawa belia kini mempunyai IQ yang tinggi tetapi EQ yang rendah. Jadi, IQ yang tinggi membuatkan mereka sangat pintar tetapi EQ yang rendah membuatkan mereka sukar berinteraksi dengan orang. Jadi, apabila dalam alam pekerjaan, mereka mendapati bahawa susah untuk berinteraksi sesama pekerja. Ini menjadikannya sukar untuk pekerja bersatu menjadi suatu pasukan kukuh. Jadi, penyelesaiannya ialah dalam surah Al-Anfal ayat 46, iaitu jangan berbantah dan banyak bersabar. Ini kerana banyak berbantah hanya akan merenggangkan antara ahli kumpulan dan akan membuatkan pasukan menjadi lemah. Dan memang bersabar itu perkara yang sangat susah. Jadi, untuk bersabar, Allah memberikan lagi satu panduan dalam surah Al-Asr, iaitu berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi, apabila seorang pekerja melakukan sesuatu kesilapan, kita tidak boleh memarahinya. Kita berpesan dengan kebaikan dan kesabaran supaya tiada perbalahan berlaku antara pekerja. Kita teruskan pula dengan dapatan objektif 2. Meneroka amalan pendidikan bersepadu tokoh dalam kehidupan, karya dan kejayaan beliau. Soalan 3. Bagaimanakah Tuan menyepadukan gaya hidup Tuan dengan prinsip-prinsip agama? Apakah kesan-kesan baik yang dapat Tuan lihat? Beliau berkata bahawa hidup ini tidak lari daripada kompas kehidupan. Kompas kehidupan adalah halal dan haram, wajib dan sunat, serta makruh dan harus. Suatu insiden berlaku di mana terdapat percubaan membuat rasuah dengan beliau. Jadi beliau menolak walaupun terdapat habuan wang yang besar kerana beliau berpegang kepada kompas kehidupan beliau. Walau bagaimanapun, beliau tidak risau kerana beliau berpegang kepada ayat 1000 dinar atau ayat At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang membawa maksud rezeki akan datang untuk orang yang bertakwa. Beliau bersyukur bahawa dengan itu beliau dapat membayar gaji pekerja beliau secukupnya dan tepat pada masanya. Beliau juga berkongsi ayat surah Al-Kauthar 1 hingga 2 yang selain menyuruh beliau solat, ayat ini juga menyuruh beliau berkorban. Jadi, korban selain bermaksud korban pada Hari Raya Aidiladha, korban juga merupakan sacrifice atau berkorban demi anak pekerja beliau.
Soalan keempat, apakah pencapaian terbesar Tuan? Bagaimanakah Tuan mengaplikasikan prinsip-prinsip agama dalam mencapai pencapaian tersebut? Beliau menyatakan bahawa pencapaian terbesar beliau adalah menjadikan syarikat Sabasun syarikat yang berjaya. Ini kerana syarikat Sabasun merupakan perjuangan Melayu dalam ekonomi zaman kini. Beliau membincangkan mengenai dua aspek dalam bisnes, iaitu do business atau build business. Seorang yang hanya do business atau buat bisnes hanya akan menggunakan keuntungannya untuk menambah harta sendiri. Jadi, kapasiti bagi businessman tersebut tidak akan berubah. Tetapi, seorang yang build business atau membina bisnes akan berkorban dan menggunakan keuntungan untuk menaikkan bisnes. Beliau mengutamakan bisnes tersebut sebelum masukkan duit dalam poket sendiri. Bisnes tersebut akan lebih maju dan akan membuka peluang pekerjaan kepada orang dan akan lebih besar dan membuka cawangan di tempat lain dan sebagainya. Jadi, beliau berkata bahawa beliau sangat gembira diberi peluang untuk membina syarikat dan pasukan yang ampuh. Jadi, bagaimana pasukan ampuh ini dibina? Beliau merujuk kepada surah Ali Imran ayat 159 hingga 160. Ayat 159 menyuruh supaya seorang pemimpin itu bersifat lemah lembut, memaafkan dan serta membuat perbincangan atau mesyuarat dengan anak buah mereka dan apabila sudah berazam, bertawakal. Ayat 160 Allah berfirman bahawa jika Allah hendak kita berjaya, maka tiada siapa akan dapat menjatuhkan kita. Tetapi jika Allah mahukan kita gagal, tiada siapa akan membuatkan kita berjaya. Akhirnya, kita bincangkan dapatan objektif 3, iaitu melihat cabaran yang dihadapi oleh tokoh untuk mengaplikasikan pendidikan bersepadu dalam kehidupan dan karya serta bagaimana ianya ditangani. Soalan kelima, apakah peristiwa yang Tuan paling kesali? Apakah pengajaran yang Tuan boleh dapati daripada peristiwa tersebut? Beliau berkata, tiada apa-apa yang perlu disesali. Semuanya Allah susun dengan baik. Kita hanya mengambil ibrah. Cuma, beliau sangat kecewa apabila dianaktirikan kerajaan. Kerajaan banyak memberi janji kepada orang Melayu untuk menaikkan ekonomi Melayu. Cuma, apabila syarikat Sabasun, iaitu sebuah syarikat yang sepenuhnya Melayu, selama 6 tahun menghantar surat untuk membina suatu sistem parit di suatu cawangan Sabasun yang selalu banjir, surat-surat tersebut tidak berbalas oleh kerajaan. Cuma, apabila ada perniagaan asing datang, kerajaan terus memberikan sokongan dan bantuan dan premis dapat dibina dengan sekejap saja. Peristiwa ini mengajar beliau supaya jangan berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah. Juga disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak mengubah nasib kita sehingga kita ubah nasib kita dulu. Soalan ke-6. Pada pendapat Tuan, apakah penghalang-penghalang buat remaja kini untuk menyepadukan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan? Bagaimana remaja kini dapat mengatasi masalah tersebut? Beliau berkata, pertama, negara Malaysia terlampau lama dijajah. Kita telah dijajah lebih daripada 400 tahun. Jadi, apabila kita akhirnya merdeka, kita hilang jati diri. Betul negara kita merdeka secara luarannya, cuma rakyat kita fikirannya terjajah. Setiap hari kita menghadapi media yang berusaha menjajah fikiran kita. Segalanya di hujung jari. Jadi, ini keadaan yang sangat mencabar bagi belia kini. Kedua, agama pemimpin agama rakyat. Pada tahun 1998, Malaysia digemparkan dengan satu kes keji yang melibatkan timbalan Perdana Menteri.
Ini dilaporkan dalam semua surat khabar dan media. Jadi, surat-surat khabar ini dibaca oleh pelajar di perpustakaan sekolah. Jadi, ini secara tidak langsung brainwash para pelajar dan membuatkan mereka lebih terbuka kepada identiti songsang seperti LGBT. Sepatutnya, Islam mengajar supaya menegur suatu perkara yang mengaibkan secara tersembunyi. Cuma, kali ini media menyiarkan pula perkara yang mengaibkan ini. Jadi, apakah penyelesaiannya? Kita sebagai belia telah hilang identiti kita. Jadi kita perlu balik ke pangkal jalan. Fitrah manusia kita adalah suci. Jadi kita perlu kembali. Terdapat suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kita bertakwa di mana-mana kita berada, menyusuli perbuatan dosa dengan perbuatan amal dan akhirnya berakhlak baik dengan manusia lain. Jadi, cara yang terbaik untuk melakukan semua di atas adalah untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Menjalankan lawatan ke rumah orang tua, rumah anak yatim atau rumah orang cacat dapat menjadikan amal untuk menyusuli dosa kita dan membuatkan kita dapat menyantuni dan berakhlak baik dengan manusia lain. Soalan ketujuh dan terakhir, apakah nasihat yang Tuan boleh titipkan buat kami remaja dan belia? Beliau mulakan dahulu dengan memetik hamka, rendah hati, tinggi cita-cita. Belia dan remaja kini perlu saling hormat-menghormati serta mempunyai integriti dan kepercayaan kepada diri sendiri. Seterusnya, ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk. Dengan segala kelebihan dan yang diberikan kepada kita, janganlah kita semakin bongkak. Bahkan kita semakin banyak kelebihan kita yang diberikan oleh Allah, semakin tunduk, semakin hormat dan semakin rendah diri kita. Dan akhir sekali, jadilah seorang yang pemurah. Kita sebagai manusia memang suka menerima. Tetapi, alangkah baiknya kalau kita suka memberi. Dalam hadis, diberitahu bahawa perbuatan yang mudah seperti memberi senyuman kepada orang dan menolong orang mengangkat barang yang berat juga dianggap sebagai sedekah. Kesimpulannya, rahsia untuk mengamalkan pendidikan bersepadu dalam kehidupan adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah teras kepada ilmu dunia. Yang kedua, pendidikan bersepadu membawa banyak manfaat kepada pengamalnya. Dan yang ketiga, pendidikan bersepadu perlu diterapkan bermula dari sekolah rendah supaya pelajar menjadi biasa apabila sudah dewasa. Dengan ini, tamatlah pembentangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.